Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk subjek pengurusan awam strategik ini, saya Aisyah binti Muhammad Azmi dan rakan-rakan saya iaitu Nur Azwa binti Daud, Nur Ashikin binti Abdullah dan juga Nur Hashimah binti Syafi'i. Kami akan membentangkan tentang organisasi Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang iaitu dikenali sebagai PERDA. Umum mengetahui Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang ini yang selepas ini saya akan sebutkan sebagai PERDA. Mereka organisasi ini telah diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan telah ditubuhkan sejak 1 Jun 1983. Okey, dalam pengurusan atasan PERDA ini adalah Tuan Khalid Mehtab Muhammad Ishak. Ia juga merupakan pengurusi PERDA sendiri. Manakala sebagai pengurus besar PERDA adalah Datuk Rosman Hashim. Dan pengurusan dan Tuan Haji Ismail bin Baharum dan juga sebagai timbalan pengurus besar bahagian pembangunan. Okey, visi PERDA sendiri adalah menjadi sebuah agensi pembangunan wilayah bersifat pelbagai bagi menerjui setiap pelaksanaan kepada yang melibatkan pembangunan Pulau Pinang. Okey, misi mereka pula adalah sebagai agensi yang menjadi penggerak kepada setiap pembangunan masyarakat berdasarkan pengurusan dan pelaksanaan bagi projek menggerakkan sosioekonomi yang berkesan melalui keberkesanan tadbir urus yang baik. Antara unit dan bahagian yang terdapat dalam organisasi PERDA ini adalah yang pertama, unit pengurusan besar. Bawah unit pengurusan besar ini terdapat unit perhubungan awam, unit integriti, unit audit dalaman, unit undang-undang dan juga unit pelaburan. Manakala yang kedua adalah bahagian sektor pengurusan dan pembangunan. Bawah bahagian sektor pengurusan dan pembangunan ini terdapat bahagian teknologi maklumat iaitu IT lah. Dan yang kedua adalah keuangan, yang ketiga perancangan strategik, yang keempat khidmat pengurusan, yang kelima hartanah dan teknikal dan ekonomi. Dan umum juga mengetahui bahawa organisasi PERDA ini banyak yang melibatkan tentang hartanah dan perumahan. Saya Nur Hashimah binti Syafi'i, nombor metrik 260986. Saya ingin menerangkan berkenaan masalah yang berlaku dalam organisasi PERDA. Antara masalah yang berlaku adalah penyampaian informasi yang agak kabur, di mana kaki tangan PERDA seringkali tidak memahami maklumat yang disampaikan oleh pengurusan atasan. Pengurusan atasan seharusnya lah lebih memahami kaedah penyampaian komunikasi yang ingin disampaikan kepada staf bawahannya, kerana pengirim dapat menerima maklum balas yang lebih berkesan daripada penerima, sama ada maklumat itu disampaikan secara tepat tanpa gangguan lah. Dan poin yang kedua adalah pekerja yang tidak beretika, di mana organisasi PERDA ini mempunyai pekerja yang tidak beretika. Sebagai contoh, sering kali masuk lewat, keluar rehat lama, kiranya yang tidak menepati masa lah. Kalau bagi sejam, dia lajak ke 2 jam. Lepas tu pekerja yang dah senior seringkali melepaskan tanggungjawab kepada staf-staf baru masuk dalam organisasi PERDA. Adalah tidak bersedia kepada perubahan dalam organisasi, di mana pekerja dalam organisasi PERDA ni menjadi masalah lah sekiranya terdapat perubahan baru dalam organisasi. Lepas tu ledakan perkembangan teknologi canggih juga menyebabkan banyak organisasi turut sama seiring melakukan perubahan ke arah penggunaan teknologi yang lebih canggih. Pekerja bawahan yang melaksanakan tugas harian setiap hari dengan sistem yang lama akan membayangkan bahawa sistem baru yang menggunakan teknologi terkini akan mendatangkan kesusahan ataupun kepayahan kepada mereka. Hal ini sepatutnya mereka perlulah mempelajari sesuatu yang baru dan memerlukan masa untuk menerima perubahan tersebut. Dan poin yang keempat adalah kelemahan pemimpin. Kelemahan pemimpin ini akan dilihat
apabila sesuatu penyelesaian masalah tidak dapat diselesaikan. Pemimpin dalam sesebuah organisasi bukan sahaja menjadikan organisasi itu senang diuruskan, tetapi lebih kepada mencapai setiap objektif yang ditetapkan. Kelemahan pemimpin juga dapat dielakkan apabila pemimpin mempunyai autoriti atau kuasa bagi melayakkan dirinya untuk memberikan arahan, permintaan pekerja bawahan, dan dalam masa yang sama boleh membuat keputusan apabila staf bawahan merujuk kepada pihak pengurusan atasan lah. Okey, sekian saya memberi kepada rakan saya untuk menerangkan penerangan yang selanjutnya. Saya akan teruskan dengan ringkasan analisis. Okey. Apabila sesebuah organisasi mengalami masalah, maka pengurusan perlu mencari strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Antara strategi yang boleh dilakukan adalah perancangan strategik, iaitu terdapat 3 langkah dalam bagi merancang strategik, iaitu penetapan wawasan, penetapan objektif dan juga perancangan strategik. Okey, untuk penetapan wawasan terdapat 6 peraturan. Okey, peraturan yang pertama adalah misi perlu mempunyai kenyataan yang mudah. Okey, misi yang ringkas, padat dan mudah membolehkan misi tersebut senang untuk dibaca, difahami, serta kenyataan misi ini dapat menjawab kepada 3 soalan utama, iaitu what, how dan who. Okey, peraturan yang kedua pula adalah mendapatkan pandangan daripada keseluruhan organisasi. Kewujudan kenyataan misi ini selalunya tidak diketahui oleh pekerja organisasi dan hanya dibuat oleh pihak pengurusan. Okey, misi sebuah organisasi perlu diputuskan bukan sahaja dimiliki oleh pihak pengurusan, tetapi misi tersebut dimiliki oleh semua individu yang berada dalam organisasi. Okey. Peraturan yang ketiga pula adalah mendapatkan pandangan daripada pihak luar. Pandangan yang diberikan oleh pihak luar akan membantu organisasi untuk mendapatkan gambaran yang tentang organisasi. Pendapat mereka akan berbeza dengan pekerja di dalam organisasi. Pihak luar tersebut boleh jadi juga kepada ejen perubahan, rakan niaga dan sebagainya. Okey, peraturan yang keempat, perkataan dan nada ayat yang dipilih akan menggambarkan personaliti organisasi. Okey, kenyataan misi yang ditulis perlu memastikan perkataan yang ditulis adalah sesuai untuk memberikan gambaran cita rasa dan kepribadian organisasi. Okey, contohnya organisasi Perda perlu memastikan kenyataan misi adalah mempunyai nada yang mesra yang dapat memberikan tanggapan positif penduduk kepada organisasi Perda. Okey, yang kelima pula adalah kenyataan misi dikongsi kepada semua pihak. Okey, kenyataan misi adalah milik secara bersama semua pihak yang berada dalam organisasi dan disebabkan itu kenyataan tersebut perlu dikongsi kepada semua dalam pelbagai bentuk, cara dan juga bahasa. Peraturan yang keenam pula, kenyataan misi adalah panduan harian organisasi. Okey, operasi harian organisasi boleh menjadikan kenyataan misi sebagai panduan di samping melaksanakan prosedur serta peraturan yang telah ditetapkan. Apabila timbul sebarang masalah, maka kenyataan misi ini boleh dijadikan rujukan asas untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Okey, yang kedua pula adalah penetapan objektif. Okey, dalam tempoh masa yang tertentu, organisasi akan mencapai objektif secara spesifik. Dan objektif adalah merupakan sesuatu yang boleh dinilai dan diukur. Contohnya, peraturan, wang ringgit dan kuantiti. Antara objektif yang boleh organisasi Perda tetapkan adalah yang pertama, dapat memberikan peningkatan kepada taraf hidup penduduk Pulau Pinang pada tahun 2025. Okey, yang ketiga pula adalah pelan strategik. Apabila penetapan objektif organisasi telah ditetapkan, pelan kepada tindakan akan dilaksanakan supaya objektif yang ditetapkan akan dapat dicapai. Okey, perbelanjaan berkaitan pekerja dan peralatan adalah merupakan
kandungan di dalam pelan tindakan. Seterusnya, objektif PERDA memberikan peningkatan taraf hidup kepada penduduk Pulau Pinang pada tahun 2025, memerlukan penstrukturan semula kegiatan sosioekonomi kepada penduduk yang terlibat. Okey, sekian saja daripada saya ringkasan analisis. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan seterusnya kepada cadangan ataupun cara untuk menyelesaikan masalah dalam organisasi PERDA. Yang pertama, kita perlulah menyediakan kursus atau kemahiran komunikasi. Kita tahu kemahiran komunikasi ini adalah satu perkara asas yang perlu dilakukan dalam kehidupan seharian kita dan juga merupakan satu cara untuk kita berhubung dengan masyarakat lain. Jadi, kemahiran komunikasi ini adalah amat penting untuk menghubungkan di antara pekerja dan juga pihak-pihak atasan, contohnya ketua-ketua jabatan atau ketua-ketua unit dalam menyelesaikan masalah ataupun memberitahu satu-satu kerja. Okey, cadangan untuk program ni, cadangan untuk kemahiran untuk menyelesaikan masalah ni ialah kita menyediakan satu kursus kemahiran komunikasi. Kursus kemahiran komunikasi ni perlulah melibatkan daripada peringkat bawahan sampai peringkat atasan, iaitu peringkat ketua unit dan ketua jabatan. Kenapa perlu dilakukan? Sebab dia dapat mengasah kembali cara untuk melakukan kemahiran komunikasi. Kemudian, kursus ini perlu dilakukan pada hari bekerja disebabkan oleh tahap kehadiran pekerja itu tersebut. Jadi kehadiran mereka perlulah diambil mengikut hadirnya mereka pada hari bekerja. Jadi takkan adalah untuk yang bagi alasan tak datang, tak boleh datang, ada hal lain. Sebab hari itu adalah hari yang kita wajib untuk bekerja. Okey. Seterusnya adalah memberikan teguran dan kaunseling. Okey. Kenapa kita nak kena beri teguran dan kaunseling? Andai kata kita punya pekerja ni adalah lakukan masalah ataupun ada langgar peraturan ataupun lakukan perkara yang tidak beretika, kita kenalah siasat dulu. Kenapa dia berani untuk buat macam tu dan kenapa dia sanggup untuk langgar peraturan, sedangkan dia dah tahu dah apa yang dia akan hadapi kalau dia langgar peraturan. Okey. Pihak syarikat perlulah untuk panggil dia, untuk buat siasatan dengan dia, untuk tanya apa yang menjadikan masalah, apa yang melakukan masalah. Dan andai pihak organisasi nampak benda tu berubah, kiranya pekerja tu tak melakukan perkara yang sama lagi, okey, pihak organisasi boleh lepaskan dia tanpa buang dia kerja. Tetapi kalau kata benda tu jadi balik, pihak organisasi boleh panggil dia dan lakukan kaunseling sampai satu tahap yang dah tidak boleh dibendung, baru pihak organisasi boleh buang pekerja tersebut. Mungkin mereka berani di ataskan setengah faktor ataupun mereka tidak berpuas hati dengan pihak pengurusan. Jadi bila kita dapat siasat, kita dapat tahu, baru kita boleh selesaikan masalah tu. Dan dua perkara ini, teguran dan kaunseling ini, selalunya dia akan menjadi perkara yang ataupun cara penyelesaian yang paling terbaik sebelum kita nak buang pekerja. Begitu. Okey. Seterusnya, kita perlulah menyediakan atau memberikan pendedahan kepada penggunaan teknologi yang terkini. Seterusnya, kita perlulah menyediakan atau memberikan pendedahan kepada penggunaan teknologi yang terkini. Kita tahu sekarang syarikat mula pergi ke revolusi 4.0. Jadi, untuk kita pihak pekerja tak lagi terlepas pandang dengan info-info syarikat ataupun mesyuarat. Jadi kita wujudkan untuk mereka kenalkan kepada platform teknologi yang lebih terkini. Macam kita dapat lihat masa zaman endemik, masa zaman pandemik, kita lebih kepada menggunakan Google Meet ataupun menggunakan media sosial untuk meneruskan segalanya. Jadi perlulah kita kenalkan mereka kepada cloud, big data, IoT dan AI dan sebagainya. Kerana ia perkara-perkara begini ataupun program-program sebegini akan menunjukkan kita satu syarikat yang mula menaik ataupun mula kemaju. Yang keempat ataupun yang terakhir adalah kepimpinan yang berkesan. Okay, seorang pemimpin ni perlulah mempunyai minat dalam uruskan organisasi. Kalau pemimpin tu sendiri dia tak ada rasa nak uruskan organisasi tu dengan baik, dia takkan boleh sampaikan komunikasi kepada pihak organisasi tu dengan baik. Okay, dia perlulah ada minat, dia perlulah ada tanggungjawab kepada tugas dia tu, baru dia dapat memimpin orang yang ada dalam organisasi tu dengan baik. Disebabkan kalau kata kita just ambil posisi tu untuk kita punya kekayaan ataupun untuk kita punya nilai diri, dia tak akan jadi satu benda yang kita akan fokus. Kita akan jadi fokus pada nilai mata gajinya. Jadi pemimpin tu perlulah mempunyai sifat-sifat yang bertanggungjawab, yang perlu ada sifat empati kepada pekerja, baru dia akan ada
penyokong-penyokong dia bila dia start bekerja. Okey, itu saja 4 cadangan dari saya.